3 Februari anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama Buletin 1.30 hari ini. JSJN Bukit Aman rampas dadah bernilai 5.6 juta ringgit. Dan premis judi diserbu OKU dan warga emas antara diberkas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman merampas dadah jenis ketamin seberat 92.7 kg yang bernilai 5.6 juta ringgit. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, DCP Zulkifli Ali, ia hasil 2 serbuan berasingan di Subang Jaya dan Sungai Buloh, Selangor Jumaat lalu. So kebetulan masa tahan di arena Sungai Buloh tu, saya ingat mungkin tuan-tuan pun tengok TV3 semalam. Gambaran ataupun video telah pun dirakam. Saya pun tak tahu siapa, tapi TV3 dah dapat rakaman video tu semalam. Saya nampak dalam berita kan, kamu boleh tengok. So susulan daripada tangkapan pertama, kita tahan 2 lagi lelaki Melayu di arena Sungai Buloh dalam kereta Azia. Sedikit terbabit menggunakan taktik meletakkan dadah dalam 90 bungkusan teh Cina. Bekalan dadah terbabit dipercayai diperolehi dari negara jiran untuk pasaran tempatan. Hasil serbuan itu, polis turut merampas Toyota Vios, Nissan Almera dan Perodua Azia wang tunai RM8,000 dan seutas jam tangan. 3 ahli sindiket warga tempatan berusia lingkungan 41 hingga 54 tahun direman sehingga 8 Februari depan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. OKU dan warga emas antara 21 yang ditahan dalam satu serbuan membabitkan aktiviti perjudian di Taman Ungku Tun Aminah, Johor Bahru awal pagi tadi. Operasi oleh Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor. Buat tangkapan seramai 19 orang lelaki dan 2 perempuan berumur antara 29 hingga 72 tahun. Jadi maklumat yang kita perolehi, perjudian yang dimainkan ini adalah jenis CKP. Okey, jumlah rampasan wang tunai dianggarkan lebih kurang 51,000. Turut dirampas pelbagai peralatan judi termasuk kepingan chip bernilai RM1,000, RM500 dan RM100 setiap satu. Nilai taruhan keseluruhan perjudian dianggarkan lebih RM220,000. Semua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Daerah Johor Bahru Utara untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 6-1 Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953. Jika didapati bersalah, boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM2,000. Manakala pemilik premis atau penganjur perjudian disiasat di bawah Seksyen 4-1A atau Seksyen 4-1B Akta sama. Sabit kesalahan boleh dikenakan penjara tidak melebihi 2 tahun atau denda RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Menukar nombor pendaftaran kenderaan antara taktik yang sering dikesan pihak berkuasa bagi mengelak disaman atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Bahananya, rekod kesalahan yang tidak bertanggungjawab itu terpaksa ditanggung pemilik asal kenderaan berdasarkan pemeriksaan nombor pendaftaran. Di Alustar malam tadi, seorang penunggang motosikal berusia 30-an ditahan melakukan kesalahan itu dalam operasi Tahun Baru Cina oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Jabatan Imigresen Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Lelaki itu mendakwa dia tidak tahu bahawa nombor pendaftaran yang digunakan adalah palsu kerana baru membeli kenderaan itu. Siasatan lanjut mendapati
nombor pendaftaran yang digunakannya di motosikal jenis Yamaha Ego adalah milik sebuah motosikal jenis Honda EX5 yang didaftarkan di balik. Tak rasa dicuri, cuma dia sebab road tag dia hidup, sah. Dia cuma untuk bila kes-kes macam ni, kalau dia langgar traffic light ke apa semua, dia memang saman tak kepada dia lah. So kalau kita pakai saman yang bergambar tu, selalunya kita akan hantar kepada orang yang dekat baling. Pihaknya kemudian menyita motosikal berkenaan dan kes akan disiasat mengikut Seksyen 108 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam operasi sama, tindakan turut diambil terhadap penunggang motosikal berusia 15 tahun kerana menunggang bawah umur dan membawa senjata. Selain menahan 5 lelaki berusia 17 hingga 43 tahun kerana positif dadah jenis syabu dan morfin, dengan 3 daripada mereka turut tidak mempunyai lesen. Sejak Selasa lalu, sebanyak 159 notis saman dikeluarkan di Kedah terhadap pemilik motosikal membabitkan pelbagai kesalahan. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur Semenanjung masih sesak tetapi terkawal. Di beberapa lokasi, kemalangan yang berlaku menyebabkan perjalanan tertangguh beberapa minit. Trafik dilaporkan perlahan dari Rawang ke Sungai Buaya, Slim River ke Sungkai dan Goa Tempurung ke Gopeng sejak pagi tadi. Trafik juga dilaporkan perlahan selepas Plaza Tol Gombak ke Genting Sempah. Kemalangan dilaporkan di kilometer 435.3 Lebuh Raya Plus arah utara membabitkan laluan Rawang ke Sungai Buaya. Tiada lorong terhalang, bagaimanapun trafik perlahan di lokasi. Kemalangan turut dilaporkan di kilometer 231.7 Lebuh Raya Plus arah utara membabitkan laluan Simpang 4 ke Pedas Linggi. Tiada lorong terhalang namun trafik bergelak perlahan. Kemalangan juga berlaku di kilometer 87.2 Lebuh Raya Plus arah utara melibatkan laluan Air Hitam ke Yongpeng. Trafik dilaporkan perlahan, bagaimanapun tiada laluan terhalang. Sehingga jam 11.45 pagi, trafik membabitkan lebuh raya Pantai Timur 1 dan 2 lancar dan tiada halangan di kedua-dua arah. LLM menasihati pemandu agar berhati-hati sepanjang perjalanan dan sentiasa mengawasi jarak selamat kenderaan. Beberapa lokasi di ibu negara terus menjadi tumpuan membeli belah termasuk persiapan juadah di saat-saat akhir. Rata-rata harga barang dapur masih berada di bawah paras shilling yang dibenarkan dan pengunjung berpuas hati. Wartawan Ezrina Amir Hamzah membuat tinjauan di Pasar Pudu pagi tadi. Bukan sahaja kaum Cina, pelbagai lapisan bangsa lain turut berkunjung ke Pasar Pudu untuk membeli ayam, daging, hasil laut, sayur-sayuran dan barang kering. Laluan sempit di antara gerai jualan ternyata amat sesak, dipenuhi dengan orang ramai sejak awal pagi tadi. Penjual juga dilihat mematuhi peraturan dengan mempamerkan tanda harga dan akur dengan skip kawalan harga musim perayaan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Kebanyakan pengunjung menyifatkan harga jualan lebih murah berbanding di tempat lain. Sini jalan-jalan pilih segi palang lah. Sebab sekarang hari raya sini murah lah. Banyak barang boleh beli ya sini. Last minute, semua last minute. Palu tapan bonus lah. Preparation untuk raya, untuk family, sekali makan masak. You makan besar 4 hari bulan esok lah. Besok hari Isnin besok lah. Besok. So ini kira last minute shopping ke? Ya, last minute. Itu tu yang shopping awal ke? Tak, saya baru balik dari overseas. Lalu bawa wife pergi beli barang. So, Cina ni dia orang nak makcik masak, cucu makan lah. Dia bang naik dah. Macam ramai tak berniaga kan. Bila yang setakat hari ni okey ke? Tapi boleh tahan lah, hari ni murah. Tempat lain mahal, Hero lagi mahal. Tu yang pergi Pasar Pudu. Cucu bawa dia
Tak kerja dia bawa makcik. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP dalam pada itu berusaha menangani kenaikan harga barang dengan meletakkan 13 produk di bawah senarai harga kawalan. Bagi kesalahan menjual barangan harga terkawal melebihi harga maksimum, individu boleh dikenakan denda oleh mahkamah sehingga RM100,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali atau dikompaun sehingga RM50,000. Skim kawalan harga barang telah berkuat kuasa sejak 30 Januari hingga 8 Februari ini bagi memastikan untuk tiada sebarang kenaikan harga barang terhadap 13 barangan, antaranya ayam, produk seperti barang kering, hasil laut dan juga telur ayam. Dan anda sebagai pengguna, anda perlu tahu hak anda untuk memastikan jika ada sebarang kenaikan yang tidak munasabah, anda boleh laporkan kepada pihak berkuasa. Izrina Amir Hamzah melaporkan. Kerajaan Negeri Melaka menyasarkan pelaburan baru berimpak tinggi di negara itu berjumlah RM5 bilion sepanjang tahun ini, termasuk meneroka misi peluang pelaburan baru di Eropah. Esko Perindustrian Perdagangan dan Pelaburan Negeri, Datuk Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin berkata, misi pelaburan baru itu menekankan sektor berteknologi tinggi bagi menggalakkan pemindahan teknologi yang bakal memberi manfaat kepada pekerja mahir tempatan. Menyasarkan bahawa pelaburan yang bakal dibawa daripada negara Eropah itu mempunyai nilai tambah dari segi teknologinya. Kita nak pelaburan ini bukan saja pelaburan yang dalam industri yang biasa. Beliau terdahulu merasmikan pembukaan Taman Bukit Rambai Putra di Bukit Rambai. Pemindahan teknologi daripada Eropah itu akan memberi pembaharuan dalam sektor pelaburan sedia ada yang sebelum ini hanya tertumpu kepada pelaburan hartanah. Apa yang lebih penting, pelaburan syarikat Eropah di Melaka dapat membantu penduduk tempatan mendapat peluang pekerjaan sekaligus mengurangkan pengangguran. Dalam pada itu tambahnya sebanyak 48,000 unit rumah mampu milik bakal dibangun dalam tempoh 5 tahun di bandaraya bersejarah itu. Ia inisiatif kerajaan negeri bagi membantu rakyat memiliki rumah terutama golongan muda. Petaling jaya dinobat antara 10 bandar di dunia sebagai penerima anugerah Bandar Pembelajaran Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO 2019. Anugerah itu susulan dengan pencapaian dan kemajuan yang ditempa dalam sektor pendidikan. Selain Petaling Jaya, 9 bandar lain yang diberi anugerah sama ialah Aswan, Mesir, Chengdu, China, Heraklion, Greece, Ibadan, Nigeria, Medellin, Colombia, Melitopol, Ukraine, Santiago, Mexico, Sadamun, Korea Selatan dan Sonderburg, Denmark. Berdasarkan penilaian juri dari Institut Pembelajaran Sepanjang Hayat UNESCO UIL, pemenang dipilih mengikut kriteria tertentu yang mencerminkan pencapaian dan komitmen untuk mempromosikan pendidikan serta pembelajaran sepanjang hayat di peringkat tempatan. Ia merangkumi inisiatif inovasi dan dasar khusus selain pelbagai program yang menyediakan rangkaian peluang demi manfaat komuniti setempat. UIL menyifatkan Petaling Jaya merangka pelbagai inisiatif untuk menaik taraf capaian ke arah pendidikan awam selain menyediakan perkhidmatan bas percuma merentasi 4 jajaran dalam bandar berkenaan. Selain menggunakan sepenuhnya sumber disediakan rakan strategik, anugerah berkenaan akan disampaikan pada penganjuran persidangan Bandar Pembelajaran Antarabangsa 2019 di Medellin, Colombia. Vivo V11 AI camera perfect shot. Vivo.
Laporan antarabangsa. Kawasan pesisir pantai utara Queensland berisiko menghadapi angin berkekuatan puting beliung. Biro Meteorologi Negeri meramalkan keadaan angin kencang itu berpunca daripada hujan berterusan selama 7 hari. Ia juga yang terburuk pernah direkodkan di Australia. Hujan antara 150 hingga 200 mm dijangka turun selama 6 jam hari ini di pesisir pantai Igham sehinggalah ke Bowen. Dan pihak berkuasa mengambil langkah waspada bagi menghadapi angin kencang dengan kemungkinan berlakunya puting beliung. Sementara itu, bantuan terus disalurkan ke beberapa lokasi yang tercecas akibat banjir. Setakat ini tiada kematian dilaporkan. Sementara itu, suhu mencecah takat beku akibat cuaca sejuk melampau di beberapa negara Eropah termasuk England melumpuhkan aliran trafik di jalan raya utama negara itu. Kenderaan dilaporkan terkandas selama beberapa jam di Basingstoke apabila 2 buah lori terbabas kesan daripada salji tebal yang turun sejak beberapa hari lalu. Laluan kereta api yang menghubungkan Basingstoke dan Winchester juga terpaksa ditutup akibat pokok tumbang. Bahagian barat daya England paling teruk tercecas apabila suhu mencecah negatif 12 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi telah mengeluarkan amaran berjaga-jaga. Suhu dijangka akan terus menjunam sepanjang hari ini. Dalam pada itu, di Pomorense, Itali, 3 remaja diselamatkan daripada dihanyutkan arus deras Sungai Cornia Tuscan susulan banjir lumpur. Banjir menyebabkan paras air sungai meningkat sehingga menyebabkan empangan pecah. Ketiga-tiga mangsa dilaporkan terperangkap di dalam kenderaan mereka yang terkandas selepas cuba merentasi arus deras berkenaan. Operasi menyelamat oleh pasukan bomba mengambil masa selama beberapa jam susulan paras air yang tinggi disertai arus deras sungai terbabit. Beberapa wilayah di Itali kini berjaga-jaga susulan angin kencang dan hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Sementara itu, di Milan, Itali, ribuan kenderaan terkandas di lebuh raya utama akibat salji tebal. Pasukan bomba telah menyelamatkan 200 mangsa yang terperangkap di dalam kereta dan bas selama beberapa jam. Kenderaan bomba dilihat berada di lokasi bagi usaha menyelamat mangsa. Terdahulu, runtuhan salji dilaporkan turut berlaku di lebuh raya itu. Namun, insiden tidak mengakibatkan kemalangan jiwa. Aliran trafik mula bergerak lewat tengah hari, namun masih banyak kenderaan dipercayai terkandas. Sukan. Johor Darul Takzim JDT mengekalkan kejuaraan aksi Piala Subangsih selepas menewaskan Perak 1-0 di Stadium Tan Sri Hasan Yunos Lakin malam tadi. Ia adalah kejuaraan keempat buat skuad Harimau Selatan yang turut mengutip 3 mata di laman sendiri untuk saingan Liga Super musim ini. Serangan bertali arus skuad Harimau Selatan sebaik perlawanan bermula hampir menjelmakan jaringan pada minit ke-7. Namun bola rempatan Safawi Rashid dari luar kotak penalti berjaya ditepis keluar penjaga gol Muhammad Hafizul Hakim. Safawi sekali lagi mengundang cemas di gawang pelawat selang 3 minit kemudian. Bagaimanapun tindakan pantas Hafizul Hakim yang sempat merebahkan badan menampan bola untuk mengelak pintu gol dibolosi. Anak didik Mehmet Durakovic yang sering diasak barisan serangan tuan rumah cuba memperlahankan rentak selepas bintingan pertahanan gandengan Zack Anderson dan Syarul Saad bertungkus lumus menghalang gerakan berbahaya. Dan berbaki 5 minit babak pertama, gol yang dinanti tuan rumah terhasil selepas pemain import dari Spanyol Aaron Niguez yang menyusup masuk ke dalam kotak penalti mengumpan bola kepada Gonzalo Cabrera yang melencong bola tepat ke penjuru kiri gol menewaskan Hafizul Hakim. Bersambung babak kedua, pelawat mula menyusun rentak permainan memburu gol penyamaan. Namun keputusan 1-0 kekal hingga whistle penamat sekaligus JDT menjulang trofi kejuaraan buat kali keempat selepas melakukannya pada 2015, 2016 dan 2018. Ini akan kekal di bumi Johor buat kali yang kedua untuk JDT.
Sementara itu, mengulas kemenangan itu, pengurus JDT Luciano Figueroa menyifatkan kejayaan menjulang Piala Sumbangsih 2019 untuk gelaran kali keempat dalam tempoh 5 tahun adalah permulaan baik bagi skuad Harimau Selatan itu. Of course, we have very good players. I told already we did a very good pre-season. Everyone is in a good level. You can see today Adam play. Sementara itu, pengendali Perak Mehmet Durakovic menganggap tuah tidak menyebelahi pasukannya walaupun beraksi baik di hadapan ribuan penyokong JDT di Lakin. Look, you got to understand JDT player by player, foreigners, local players at home in front of a huge crowd. It lifts them up, and but I thought second half was much better performance by our players. So at the end of the day, I know we lost, but we can hold our heads high because I think we did a really good job in the second half. Presiden Kelab JDT Tunku Tun Aminah Sultan Ibrahim malam tadi berkenan menyampaikan pingat dan Piala Sumbangsih kepada pasukan Harimau Selatan disaksikan lebih 20,000 penonton yang hadir menyaksikan perlawanan itu. Dalam pada itu, Kedah memperoleh 3 mata pada perlawanan pertama Liga Super musim ini selepas menumpaskan PKNP FC 2-0 di Stadium Majlis Perpandaran Manjung. Beraksi di gelanggang baru, PKNP FC lebih banyak menahan asakan pasukan pelawat sehingga 4 kad kuning dilayangkan kepada pemain tuan rumah. Bagaimanapun, kedua gol Kedah dijaringkan pada babak kedua menerusi Muhammad Syakir Hamzah pada minit ke-66 dan Jonathan Jesus Bauman pada minit ke-86. Dalam pada itu, Melaka United yang dibarisi pemain bintang terpaksa berhempas pulas apabila sekadar menang tipis 2-1 ke atas pasukan pendatang baru PJ City FC di Stadium Hang Jebat Melaka malam tadi. 2 gol Melaka United dijaringkan Liruddin Krasniki dan Anselmo Casagrande masing-masing pada minit ke-35 dan 43. Manakala gol tunggal PJ City FC menerusi jaringan R. Barat Kumar pada minit ke-57. 3 aksi Liga Perdana juga turut berlangsung malam tadi menyaksikan JDT 2, TFC 2 dan Negeri Sembilan masing-masing berjaya meraih kemenangan. Negeri Sembilan berjaya mencatat kemenangan 2-1 menumpaskan Sarawak. TFC 2 menundukkan tuan rumah Pulau Pinang 3-2, manakala JDT 2 menumpaskan Sabah 2-1. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Mengakhiri Buletin 1.30, saksikan panorama menakjubkan di bandar-bandar di China yang diterangi pancaran lampu serta cahaya tanglung menjelang sambutan Tahun Baru Cina. Saya Siti Khadijah Jaafar, salam hormat dan Assalamualaikum.